Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Okey, so untuk siri ulang kaji pada kali ini, SPM sebenar 2009 kertas 1. Okey, jom. Tulis nama. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Rajah 1 menunjukkan laluan impuls dalam arka refleks. Okay, reseptor, PQR, efektor. So, P apa dia? Mestilah neuron, deria dulu. So, A dengan D yang betul. Lepas deria, perantaraan. Barulah motor. Okay. Soalan ni straightforward je. Soalan nombor 2. Laluan manakah yang betul dalam koordinasi badan? Rangsangan, reseptor, lepas tu sistem saraf pusat, lepas tu efektor, barulah gerak balas. Ni betul. Reseptor, rangsangan, mesti rangsangan dulu. B salah, C salah, A dengan D lah ni. Lepas tu rangsangan terus ke otak. Tak boleh lah. So, mesti rangsangan kena melalui reseptor, lepas tu barulah P, sistem saraf pusat. A juga. Soalan nombor 3. Antara bahagian A, B, C, D yang manakah mengawal denyutan jantung? Okey. So, bila tengok denyutan jantung, tindakan luar kawal, apa dia? Medula oblongata. So, dekat dengan cerebellum, C lah. Okey. Soalan nombor 4. Rajah 3 menunjukkan kelenjar endokrin bagi seorang remaja perempuan. Dia mengalami kitahat yang tak teratur. Antara organ A, B, C, D yang manakah tidak berfungsi dengan baik? So, bila berkait dengan kitahat, mestilah dekat ovari D. Okay. So, kalau A salah lah. Thyroid, pancreas, adrenal salah lah. So, D apa dia? Ovari. Soalan nombor 5. Penyataan manakah yang betul mengenai proses meiosis? Meiosis, proses penghasilan gamet. Berlaku pada sel soma. Salah. Nukleus membahagi 2 kali. Ni betul. Okay. Bilangan kromosom dikekalkan. Dia separuh aja. Setiap sel induk menghasilkan 2 sel anak. Dia 4 sel anak. So, salah. So, jawapan dia B. So, dia ada meiosis 1, meiosis 2. Okey, soalan nombor 6. Maklumat berikut menunjukkan pokok tinggi dikacutkan dengan pokok kerdil. Okey, tinggi, dominan T besar. Apakah jangkaan nisbah bilangan pokok tinggi kepada pokok kerdil bagi anak-anak pokok itu? So, pelajar-pelajar dia kena buat, okey, diagram Mendel tu. Diagram T besar, okey, buat anak panah. So, pelajar akan dapat 2 nisbah 2. Okey. So, 2 nisbah 2 sama juga. Bahagi 2 bagi 2, 1 nisbah 1. Soalan nombor 7. Rajah 4 menunjukkan skema pewarisan pada manusia. So, Q. 22 tambah 22. 44 XY. 44 XYC. Senang je. Soalan nombor 8. Maklumat berikut menunjukkan ciri yang terdapat pada seorang lelaki yang mengidap penyakit akibat mutasi. Okey, mempunyai 3 kromosom seks, XXY, testis kecil, mandul. Apakah penyakit itu? So, kalau lelaki, sindrom Klinefelter. Kalau perempuan, Turner. So, kena ingat. Soalan nombor 9. Antara A, B, C dan D, yang manakah mewakili kondensasi? Kondensasi hari nak hujan tu. Gas, wap air tu, awan gelap tu adalah gas, wap air. So, gas nak turun air tu, so gas kepada air, cecair, so C lah.
Ingat, kondensasi, ingat hari nak hujan. Maklumat berikut menunjukkan proton, neutron. Berapakah nombor nukleon? So, nukleon, proton tambah neutron. 5 tambah 6, 11. Okey. Seterusnya. Rajah 6 menunjukkan jadual berkala yang tak lengkap. A, B, C, D yang manakah bukan logam? So, yang ni A dengan C logam. B separa logam. So, D bukan logam. Okey. So, calon-calon tolong ingat yang tu je jadual berkala. Soalan nombor 12. Apakah proses yang digunakan untuk memperoleh pepejal kupron 2 sulfat tulen daripada larutannya? So, yang ni kat tampak punya. So, penghabluran. So, pelajar kena tahu ni. Penghabluran. Kupron 2 sulfat. Okey. Soalan nombor 13. Rajah manakah yang menunjukkan eksperimen yang melibatkan perubahan kimia? So, sebelum video sebelum ni, cikgu dah beritahu. Kimia ni tengok pembakaran ke, pengaratan ke. Tu kimia. So, tengok kat sini. A. Ais, cayak. Salah. Ni fizik. Yang ni pun fizik. Hablu kecil. Larutan tepuk. Nampak? D yang terbakar. So, jawapan dia D. Soalan nombor 14. Rajah 7 menunjukkan bagaimana elektrolisis digunakan untuk menulingkan kupron. Okey. Ramalkan apakah yang berlaku di katod. Katod. So, ni. Dekat negatif. Apa yang berlaku dekat kupron tulen ni. So, mestilah kupron dienapkan. Okey. Okey. Seterusnya, soalan nombor 15. Persamaan penggataan berikut menunjukkan tindak balas kimia. Karbon dioksida tambah air menghasilkan glukosa dan oksigen. So, dia perlu air, dia bagi oksigen. Apa dia? Fotosintesis. Daripada sekolah rendah lagi belajar ni. Okay, soalan nombor 16. Penyataan manakah yang betul mengenai bahan radioaktif? So, bila radioaktif, reaktif terhadap oksigen, adakah mempunyai nukleus yang tak stabil, mempunyai nombor proton yang kecil, ataupun boleh menghasilkan tindak balas berbalik. So, radioaktif ni, bahan dia mempunyai nukleus yang tak stabil. Tu, maksud radioaktif. Soalan nombor 17. Apakah kesan sinaran radioaktif terhadap kesihatan manusia? So, sangatlah berbahaya kalau kena kanser. 18. Rajah 8 menunjukkan proses pembelahan nukleus. Okey. Neutron. X. Apakah unsur X? Yang ni. Kerap kali SPM tanya yang ni. Uranium 235. Okey. Kaedah manakah yang paling sesuai untuk menyimpan bahan radioaktif? Okey. Simpan dalam minyak parafin, simpan dalam botol gelap, simpan dalam kotak plumber yang tebal, simpan dalam bekas vacuum. So, bila ingat radioaktif, ingatlah plumber. C. Okey. 20. Apakah ciri imej yang dapat dilihat oleh pemerhati? So, kalau pokok, so imej dia lebih kurang kat sinilah. Apakah ciri imej? So, maya, tegak dan maya. Okay. Mengapakah seorang angkasawan berada di bulan melihat angkasa berkeadaan gelap? Semua cahaya menembusi angkasa, cahaya tak boleh sampai ke angkasa lepas, tiada zarah untuk memantulkan cahaya. Yang ni tak ada. Subtraction of coloured light makes the space dark. So, yang paling tepat adalah ni. Tiada zarah untuk memantulkan cahaya. Okay. 22. Rajah manakah yang menunjukkan penolakan cahaya berwarna yang betul melalui penapis sekunder? So, yang ni pelajar kena hafal lah. Kuning. Apa dia kuning? Merah dengan hijau. Okey. Merah, hijau, kuning. A. Betul.
B. Magenta. Okey, merah dengan biru. Ni tak ada merah. Salah. B salah. Kuning. Merah dengan hijau. Merah dengan hijau tak ada. B, C salah. D. Magenta. Okey. Merah dengan biru. Tak ada biru. D pun salah. So, A lah jawapan dia. Darjah 10 menunjukkan sebuah kapal terbang. Apakah bahan yang digunakan untuk membina bahagian berlabel S? So, badan kapal terbang ni diperbuat daripada duralumin. So, jangan confuse. Aluminium betul tapi lebih tepat lagi duralumin. Okay, alloy. Antara gas yang dibebaskan oleh aktiviti perindustrian, yang manakah penyebab utama hujan asid? Amonia, sulfur dioksida, karbon dioksida, karbon monoksida. So, hujan asid ni mesti gas yang bertoksik. So, ABCD yang mana? Yang paling tepat adalah sulfur dioksida. Okay. Mikroorganisma yang manakah adalah alga? Okay. Filamen ni, ni bentuk dia. Paramecia, ni virus, ni kulat. So, A. Straightforward je. 26. Yeast digunakan untuk menghasilkan alkohol. Apakah proses yang terlibat? Orang kampung sebut peram. Kalau istilah sains, fermentation, penapaian. Okay. Daging yang disimpan dalam peti sejuk dapat dikekalkan kesegarannya kerana enzim telah dimusnahkan, mikroorganisma telah dibunuh, aktiviti mikroorganisma meningkat ataupun kadar pertumbuhan mikro diperlahankan. So, D lah yang paling tepat. Okay. So, mikroorganisma dia tak dibunuh lagi. Dia ada. Tapi dia tak aktif. Okay, dalam peti. Darjah 11 menunjukkan serangga yang boleh menyebarkan patogen. Okay, lalat. Apakah penyakit itu? AIDS, kolera, malaria, hepatitis. Mestilah tahun. Okay. 29. Wabak demam denggi telah berlaku di sebuah kampung. Apakah tindakan yang boleh diambil untuk mengawal wabak tersebut? Tutup makanan. Tak ada kaitan dengan nyamuk ni. B. Hapuskan air bertakung. Okey. Elakkan bersentuhan dengan pesakit. D. Mewujudkan sistem pembuangan najis. So, yang paling tepat, hapuskan air bertakung. Okey. Seterusnya, makanan manakah yang mempunyai nilai kalori paling tinggi? So, yang antara A, B, C, D ni yang mana paling orang kata kalori banyak, cepat kenyang lah. Lebih kurang macam tu orang kata. So, C yang paling butter, yang paling betul. Okay. So, yang ni kena kira. Seorang budak lelaki makan 40 gram capati, 200 gram susu, 50 gram oren. So, kita kira. 3 darab dengan capati. 40 tambah dengan 2.7 darab dengan susu. 200. Okay, tambah dengan 2 darab dengan oren. 50. So, 760. Ada? Ada. D jawapan dia. So, ingatan sekali lagi. Pelajar-pelajar calon SPM sila bawa kalkulator. Soalan nombor 32. Ali mempunyai pokok betik yang menghasilkan buah yang lambat masak. Unsur manakah yang perlu ditambah dengan baja untuk mengatasi masalah tersebut? So, NPK. So, bila berkaitan dengan buah yang lambat, okay, pelajar kena hafal. So, paling tepat adalah fosforus. Tolong ingat. So, fosforus, buah. Ingat, buah yang lambat masak kena ada. Dalam baja tu kena ada fosforus. Hafal lah yang ni. Soalan 33. Seorang petani mendapati kesuburan tanah merosot selepas ditanam dengan ubi keledek. Apakah tanaman yang sesuai ditanam untuk meningkatkan kesuburan tanah tersebut? So, pokok kekacang lah. Kacang tanah. Okay.
Darjah 12 menunjukkan lapisan untuk mengelakkan sinaran UV. So, ingat UV, ingat lapisan ozon. Okey. Soalan 35. Langkah manakah yang boleh diambil untuk mengawal pencemaran udara ni? Tutup cerobong, rendahkan cerobong, tambah lebih cerobong ataupun pasang penapis udara. Filter lah. Okey, fixed air filter. Okey. 36. Antara yang berikut yang manakah sebatian tak organik? Okey. Tak organik ni yang kita buat. Okey. So, organik gula, arang batu, minyak kelapa sawit. So, ABCD yang mana? Tak organik yang ni lah. Marma. Okey. 37. Tanam buah kelapa sawit, proses K, mikroorganisma dibunuh dan buah kelapa sawit dilerai daripada tangkainya. Okey. Apakah proses K? So, ingat mikroorganisma dibunuh ni mestilah pensterilan. Okey. 38. Okey, maklumat berikut menunjukkan tindakan pencucian oleh sabun. Buih sabun mengampurkan gres. Gres ditanggalkan. Lepas tu bahagian ekor molekul sabun larut dalam gres. So, mesti alt dulu. Okey. Bubuh sabun. Lepas tu ekor molekul sabun larut dalam gres. Okey, alt dulu. So, ABCD. D lah. Senang je. Okey. Sebuah kereta berada dalam keadaan pegun. So, pegun maksudnya tiada hal laju. Kosong lah. Kemudian ia bergerak dan mencapai hal laju 25. So, hal laju akhir 25 dalam masa 10 saat. So, tolak. Hal laju akhir 25 tolak kosong bahagi dengan masa 10 saat. So, kita dapat 2.5. Okey. Masuk je formula. 40. Momentum sesuatu objek yang bergerak dipengaruhi oleh, so ingat balik formula momentum sama dengan mv. Mass times velocity. So mass apa dia? G same. Okey. 41. Okey, rajah 15 menunjukkan brek hidrolik sebuah kereta. So masuk formula. Berapakah daya yang dikenakan ke atas tayar? Okey, so kena kira sikitlah. Daya 100 bahagi dengan luas 5. Okey. Darab dengan 25. So, kita dapat 500. Okey, D. 42. Bentuk manakah yang memudahkan pergerakan dalam air? So, yang mana kalau kita baling ke apa ke, bentuk yang mana yang senang? So, mestilah bentuk larus. Okey. 43. Rajah 16 menunjukkan berat sebiji batu, K20. Rajah 17 menunjukkan berat air yang disesarkan oleh batu itu. 2. So, berapakah berat batu itu dalam air? So, mestilah lebih ringan daripada batu. Berapa ringan dia? So, kalau 20, tolaklah 2. 20 tolak 2. So, 18. Okey. So, biasanya soal SPM sebelum ni, dia tanya yang ni. Yang ni terbalik pula. Okey, 20 tolak 18 sama dengan 2 Newton. Soalan nombor 44. Seorang peladang sayur ingin mengeksport sayur ke Taiwan. Apakah kaedah pengawetan yang paling baik untuk mengekalkan kesegaran sayur itu? Penyinaran, pengetinan, salah, pendinginan ataupun pengeringan. Mestilah dingin. 45. Maklumat manakah yang sepatutnya terdapat pada label mengikut Akta 1983, Peraturan Makanan 1985? Apa yang tak ada dalam ni? Okey. So, yang tak ada, yang paling penting adalah tarikh luput tak ada. Dalam label. Yang tu yang paling penting. Okey, C, tarikh luput. 46. Antara yang berikut yang manakah plastik termoset? So, plastik termoset ni yang tahan haba,
tahan haba yang paling kuat. So, kat sini contoh, nampak? Tiap-tiap tahun keluar Bakelite. 47. Kaedah manakah yang paling sesuai bagi pelupusan plastik tidak terbiodegradasi? Okey, ditanam dalam tanah, tak boleh. Dibakar dalam incinerator, buang dalam sungai, lagi bahaya. Okey, terdedah dengan cahaya matahari. So, paling tepat kita bakar dalam mesin incinerator. Okey. 48. Satu gelombang berfrekuensi 50 Hz bergerak dengan hal laju 300. Berapakah panjang gelombang? So, hal laju bahagi dengan frekuensi. Hal laju berapa? 300 bahagi 50. So, dapat 6. 49. Darjah 19 menunjukkan suatu sistem pemancar radio. Apakah X? Mikrofon, amplifier. So, apa dia X? Dia pergi kepada amplifier, kepada area. So, kalau pelajar hafal, X adalah modulator. Soalan last. Rajah 20 menunjukkan kedudukan satelit. Okey. Antara ABCD yang manakah terbaik bagi komunikasi antara benua X dan benua Y? X ada kat sini, Y ada kat sini. So, dia kalau sudut dia ni. So, yang paling tepat adalah C lah. Baru dua-dua dah dapat. Okey, alhamdulillah 50/50. So, kepada calon SPM 2020, selamat mengulang kaji bersama cikgu. Jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.